أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Alhamdulillah, musi kita puasa masjid, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, pada malam ini insya-Allah kita akan sambung pembacaan kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Di antara buku yang ditulis oleh para ulama yang membincangkan tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kitab Asy-Syifa, Asy-Syifa ataupun yang dikarang oleh Al-Imam Al-Qadhi Iyad, seorang ulama fuqaha muhaddisin daripada mazhab Maliki rahimahullah taala. Jadi kita akan baca hadis-hadis ataupun ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hukuk. Hukuk ni maksudnya hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkandung juga padanya berkaitan dengan fadail, kelebihan-kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, baik, pada malam ini kita masuk kepada topik yang kedua, Al-Faslu Tsani. Al-Faslu Tsani. Fi qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darin. Al-Faslu Tsani fi wasfihi lahu ta'ala bisyhadah wa ma yata'allaqu biha min ats-tsana'i wal karamah, yaitu berkaitan dengan Allah Ta'ala mensifatkan baginda Rasulullah dengan sifat syahadah, kesaksian, wa ma yata'allaqu biha, dan apa yang berkait dengan sifat Nabi yang berkait dengan apa yang berkait dengan puji-puji dan juga kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Taala sekalian, Nabi ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana kita tak sempat lihat Nabi, cuma kita dengar, kita baca, kita belajar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara tugas Nabi adalah menjadi syahid, menjadi saksi. Kita tengok dalam Quran banyak disebut, antaranya dalam surah Al-Ahzab Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wahai Nabi, Allah Ta'ala panggil Nabi kat sini, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca Quran, antara yang spesialnya Rasulullah ni dipanggil dengan gelaran pangkat, ya ayyuhal rasul, ya ayyuhan nabi. Itu kebanyakannya merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kalau nabi-nabi lain ni ada kadang-kadang kebanyakannya dipanggil dengan nama, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, ya Musa, ya Isa, ya Ibrahim. Tapi spesial bagi Nabi disebut dengan gelaran kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, apa poin dalam ayat ni? Allah Ta'ala nak beritahu, kami utuskan kamu sebagai saksi, syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Apa makna saksi ni? Biasa dalam mahkamah kalau berlaku pergaduhan, pertelingkahan di antara manusia, di antara orang Islam, dalam mahkamah sama ada bukti ataupun saksi. Jika seseorang mendakwa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Fa'alaihim bil bayyinah. Orang yang mendakwa dia kena datangkan bukti. Dan juga antara yang dia kena datangkan adalah saksi. Dalam Islam ada konsep saksi. Saksi itu kalau berlaku pertelingkahan kecil, perlu kepada saksi. Contohnya berlaku aksiden, kita berhajat kepada saksi untuk lihat ni langgar lari ke, ataupun ini berlaku apa bukti siapa yang langgar dan sebagainya. Berlaku kes penzinaan dalam Islam, kena ada 4 orang saksi. Contohnya apa tugas saksi? Untuk membenarkan pendakwaan tadi, ataupun untuk mengukuhkan pendakwaan tadi. Itu dalam konteks mahkamah ataupun pertelingkahan sesama kita. Tetapi Allah Ta'ala beritahu Nabi saksi, atau tugas Nabi adalah menjadi saksi. Sebab apa? Sebab di akhirat nanti akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Antara tugas Nabi ini adalah saksi kepada ajaran-ajaran agama. Maksudnya daripada ajaran Nabi-Nabi Musa, Nabi Isa dalam Taurat dan Injil, dan ajaran Nabi Muhammad. Nabi menjadi saksi bahawa ada perkara yang dibatalkan dan ada perkara yang dikekalkan. Yang dibawa oleh Nabi-Nabi dulu ni tak ada orang tahu, melainkan Nabi Muhammad SAW disampaikan melalui Jibril oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi beritahu agama-agama dulu ni sudah mansukh, telah terbatal. Tapi ada yang dikekalkan. Contohnya nilai-nilai akhlak. Ada benda-benda yang dikekalkan. Sebab itu kalau kita mengaji usul fiqh, usul fiqh ni dia ada satu perkara yang kita sebut sebagai syar'un man qablana, pensyariatan yang sebelum daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Dalam ilmu tafsir kita akan jumpa Israiliyat. Ulama tak tolak mentah-mentah Israiliyat, sebab ada sahabat yang meriwayatkan Israiliyat. Sebab Israiliyat ni maksudnya riwayat daripada sahabat yang asalnya adalah Ahlul Kitab, Yahudi ataupun Nasrani, masuk Islam. Apabila dia masuk Islam, dia suka bersembang duk cerita benda-benda dalam agama lama dia tadi. Maka adalah cerita-cerita Israiliyat. Sebahagian ulama tafsir memasukkan, ada yang ditolak, ada yang tidak ditolak. Maka ulama meletakkan metodologi dalam berinteraksi dengan perkara-perkara yang Israiliyat. Secara umumnya tak diterima, melainkan benda-benda yang bertepatan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Okay, jadi maksudnya Nabi ini menjadi saksi antara syariat yang lama dengan syariat yang baru. Apa yang diterima dan apa yang dibatalkan. Okay, baik, panjanglah kitab ni, kita petik sikit-sikit lah. Jadi antara tugas Nabi SAW adalah menjadi saksi. Menjadi saksi kepada, di akhirat juga ditanya. Bukan setakat Nabi yang menjadi saksi, setelah Nabi jadi saksi, kita juga jadi saksi. Takunu syuhada'a 'alan nas. Nabi menjadi saksi bahawa baginda telah menyampaikan Islam, dan baginda menjadi saksi kepada Allah sekiranya ada umat yang disoal oleh Allah. Contohnya kita disoal oleh Allah Ta'ala, ataupun ada sahabat yang disoal oleh Allah. Nabi menjadi saksi bahawa ya, dia telah mendengar hujah, ya, dia telah mendengar ajaran Nabi, ya, dia telah mendengar apa yang aku sampaikan. Jadi macam mahkamah, kalau dah ada saksi tak boleh kita nak mengelak. Itu maksudnya. Okay, baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberitahu juga antara tugas pada Nabi juga adalah mubasyiran wa nadhira, memberi berita gembira dan memberi peringatan kepada benda-benda yang tak terlalu happy ya. Jadi dalam dakwah ni tak semua bagus. Maksudnya tak semua tu berita gembira.
Kena sebut juga benda-benda yang tak bagus lah. Benda tak bagus ni maksudnya ancaman di akhirat, adanya neraka, adanya benda-benda yang dosa, ada dosa, konsep balasan Allah dan sebagainya. Sebab Nabi seimbang di antara mubasyiran wa nazira. Kita kalau ikut nak cerita yang baik je lah. Dalam dakwah kita pun, kita kalau boleh nak cerita benda-benda yang baik lah. Memanglah dalam dakwah ni kita cerita benda-benda yang baik, tetapi kena selitkan juga pemberitahuan tentang konsep pembalasan tadi, supaya kita berjaga-jaga. Sebab itu ada seorang sahabat Nabi SAW, namanya Huzaifah Ibn Al-Yaman. Huzaifah ni seantara sahabat Nabi yang pegang kunci siapa munafik. Jadi Huzaifah lah yang tahu kan siapa yang munafik. Huzaifah ni dia ada satu tabiat. Kalau berjumpa dengan Nabi SAW, dia suka tanya soalan. Tabiat dia bagus lah. Cuma Huzaifah ni kalau dijumpa Nabi, dia suka tanya soalan-soalan yang tak sama macam sahabat lain. Dia suka tanya benda-benda yang kejahatan. Maksudnya supaya dia boleh elak daripada kejahatan tadi. Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafatan an yudrikani. Kata Huzaifah, para sahabat Nabi ni sukalah kalau jumpa Nabi ni tanya benda-benda yang bagus lah. Kalau kita baca hadis, sahabat suka tanya Nabi macam mana nak masuk syurga, Rasulullah macam mana nak masuk syurga, ya Rasulullah macam mana nak masuk syurga, macam mana nak dapat pahala. Jadi suka tanya soalan macam tu. Biasa kita pun kalau ada Rasulullah, yang tu kan kita tanya. Sebab itu yang kita nak. Nabi sebut, okey kamu sembahyang 5 waktu, buat Allah Ta'ala perintah contohnya. Jadi sahabat ni dia suka tanya benda-benda yang kebaikan, supaya dia nampak jalan nak buat kebaikan tadi. Tapi Huzaifah ni dia suka tanya Nabi benda-benda yang asyar, benda-benda yang bersifat kejahatan. Sebab apa? Sebab dia bimbang, dia terjebak dalam kejahatan tadi. Jadi begitu juga dalam dakwah kita. Kena seimbang antara beritahu kebaikan, Islam, rahmat, balasan Allah, kebaikan, pahala. Tapi kena sebut juga, kalau kamu buat benda ni akan dapat naziran, beri peringatan kepada orang-orang yang melakukan maksiat. Okey, baik. Okey, itu antara yang disebut tentang kelebihan Nabi SAW. Antara juga kata Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Kita ni umat yang wasat. Wasat ni kadang-kadang orang terjemah moderate, pertengahan. Betul ke tidak tentang wasat ni pertengahan? Wasat ni tak semestinya pertengahan. Tapi wasat ni adalah yang terbaik. Sebab itu antara maksud wasatan ini adalah, kalau kita nak sebut dengan makna pertengahan, Islam ni dia datang di antara dua ekstrim. Antara ekstrim orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ni kan kita belajar, dia hitam putih, dia teks, maksudnya dia tak ada open minded. Dia terikat sangat, dia jumut dengan hitam putih teks tadi. Bahkan dia silap faham pula. Orang-orang Nasrani ni kebanyakan terlalu open pula. Dia value based, dia terlalu berasaskan nilai. Dia tak rujuk kepada kitab Injil. Maka Islam datang pertengahan, supaya dalam Islam ada perkara-perkara yang fix, yang tetap, yang tak boleh ijtihad. Contohnya dalam akidah, tak boleh nak khilaf. Tentang usul akidah contohnya. Tapi ada benda-benda yang boleh khilaf, ulama kita bincang. Masalah fiqh contohnya.
Allah Ta'ala beri ruang kepada ulama kita untuk menganalisa, untuk mengkaji, untuk berfikir, untuk memberikan pendapat yang tidak sama. Itu maksudnya. Okey, kemudian kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, banyaklah ayat-ayat tentang yang mana menceritakan tentang umat kita adalah umat yang wasata, dan tugas Nabi dan tugas kita adalah syahid dan menjadi saksi. Okey, baik, kemudian kita pergi kepada seterusnya. Seterusnya Allah Ta'ala nak beritahu, penulis ni mendatangkan bahagian yang menceritakan macam mana santunnya Allah Ta'ala dalam bermuamalah dengan Nabi SAW, bermuamalah dengan kesilapan Rasulullah SAW. Khitabihi iyyahu mawlidal mulatafati, kesantunan lembut Allah Ta'ala dalam berinteraksi dengan kesilapan Nabi. Kita tengok antaranya firman Allah dalam surah At-Taubah, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, afallahu anka lima adinta lahu. Allah Ta'ala maafkan Nabi sebab Nabi benarkan orang-orang munafik ni tak pergi perang. Berlaku dalam sirah Nabi dalam peperangan Tabuk, ada sekumpulan orang-orang munafik ni dia pergi jumpa Nabi, dia tak nak berperang. Kita tahulah antara perkara yang membezakan di antara orang mukmin dengan orang munafik adalah jihad, peperangan, selain daripada infak. Jadi waktu itulah nak tahu siapa yang betul-betul mukmin, siapa yang betul-betul munafik. Peperangan sebelum daripada itu, sebelum daripada Tabuk ni, kebanyakannya adalah fardu kifayah, optional. Boleh pilih, kalau dah ada grup yang pergi, tak apa yang tak pergi. Kebanyakannya adalah fardu kifayah. Tapi tiba sahaja peperangan Tabuk, Allah Ta'ala perintahkan kebanyakan yang tidak ada penguzuran untuk pergi perang. Jadi Allah Ta'ala memang hendak memperlihatkan siapa yang munafik daripada orang-orang yang lihat apa zahir sebagai Islam tadi. Sebab Allah Ta'ala wajibkan. Jadi siapa tak pergi, confirm lah orang munafik. Tapi pandai orang munafik ni, yang diketahui oleh Abdullah ibn Ubay, dia pergi berjumpa dengan Rasulullah, dia minta izin. Apabila minta izin ni, kalau Nabi benarkan, maksudnya mereka tak pergi perang tu sebab Nabi izinkan, bukan sebab mereka munafik. Zahirnya macam tu. Jadi mereka ni seramai 39 orang pergi minta izin dengan Nabi SAW. Nabi dan Abu Lah, mereka munafik, cuma tidak tersingkap secara zahir. Maka Nabi benarkan. Nabi kata tak apalah, kamu ada uzur, duduk, tak perlu pergi perang. Sebab Nabi berhukum dengan hukum yang zahir. Jadi kemudian mereka pun, Allah Ta'ala pun turunkan ayat ini, menegur Nabi SAW. Ataballahu Rasul. Allah Ta'ala santun dalam menegur Nabi. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, afallahu anka lima adinta lahu. Allah Ta'ala maafkan terhadap kesilapan yang kamu lakukan tadi, di mana kamu mengizinkan mereka untuk tak pergi berperang. Sebab Allah Ta'ala merancang supaya orang-orang munafik ni, kalau Nabi tak izin pun mereka tak pergi juga. Jadi kalau Nabi SAW tak izin, Nabi buat senyap je, confirm mereka tak pergi juga. Di waktu tu orang Islam nampak lah, yang ni munafik lah. Jadi kalau Nabi tak izin, mereka masih tak pergi juga, orang Islam akan nampak yang ni adalah munafik. Tapi apabila Nabi izin, orang tak nampak. Sebab mereka tak pergi itu kerana keizinan Nabi tadi SAW. Maka Allah Ta'ala menegur di dalam Al-Quran, afallahu anka lima adinta lahum. Sebab itu kesilapan Nabi kat sini bukanlah bersifat dosa. Kita mengaji bahawa Nabi ini SAW maksum daripada dosa terpelihara. Tapi ada kesilapan tindakan, keputusan. Sebab ini bersifat ijtihad dalam peperangan, strategi. Keputusan sebagai seorang pemimpin, dia tak melibatkan dosa, dia lebih kepada pengurusan. Maka yang Nabi pilih itu pun betul, tetapi Allah Ta'ala
suka untuk Nabi pilih pilihan yang tidak mengizinkan, maka berlakunya teguran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, baik. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala sebut di dalam ayat yang sama, Allah Ta'ala, kemudian antara yang kita boleh kongsikan berkaitan dengan Nabi SAW ialah yang mana Nabi ini SAW sebenarnya orang-orang musyrikin yang melawan Nabi ini, mereka masih mengakui tentang sifat jujur Nabi SAW. Contohnya dalam satu ayat dalam surah Al-An'am, Allah Ta'ala sebut, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun. Kata Allah Ta'ala, kami tahu kamu ni sedih terhadap apa yang orang-orang kafir duk mengata dekat kamu, tetapi ketahuilah wahai Muhammad, orang-orang kafir yang duk mengata dekat kamu tadi, la yukadzibunaka, mereka tak kata kamu ni penipu. Memang mereka lawan kamu, mereka ni menghina dan kata kepada Nabi, tetapi mereka tidak, la yukadzibuna, mereka tak pernah kata pun yang kamu penipu. Walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun. Jadi tuan-tuan, maksud kat sini nak beritahunya bahawa selama ni yang Nabi tak dilawan, dihina, ditohmah daripada Mekah lagi, digelar sebagai sahir, tukang sihir, digelar sebagai majnun, orang gila, digelar sebagai macam-macam lah oleh orang-orang musyrikin ni. Rupa-rupanya mereka ni tak pernah pun bermaksud nak kata Nabi ni penipu, tapi mereka memang bermaksud ingkar kepada benda yang Nabi bawa. Dengan bahasa lain, bahasa Quran ni maksudnya mereka sebenarnya ingkar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang kita kenal sejak daripada kecil, Nabi sebagai Al-Amin, Nabi sebagai jujur, Nabi orang yang benar, yang amanah, yang jujur, benda tu tak pernah padam, benda tu konsisten. Jadi masyarakat, khususnya orang-orang Mekah yang duk lawan ni, mereka konsisten untuk secara diam-diam memang akui Nabi adalah orang yang jujur. Fa innahum la yukadzibuna walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun. Tapi mereka lawan tu adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam cerita ni disebut, digelarkan orang-orang yang lawan Nabi ni sebagai zalim. Zalim. Nah, kita belajar zalim ni bukan maksud zalim dengan manusia sahaja. Zalim ni asal katanya maksudnya adalah wad'u syai' fi ghairi mahalli, kita meletakkan sesuatu pada bukan tempat dia. Jadi zalim ni bukan hanya melibatkan hak manusia. Kalau kita curi selipar orang, kita ambil hak, kita ambil tanah orang, itu zalim juga. Ataupun kita buat aniaya kepada orang, kita zalim kepada orang. Tapi dalam erti kata kat sini, orang yang mensyirikkan Allah, orang yang melawan Nabi SAW juga zalim. Bukan zalim kepada Allah, kerana Allah tak terjejas kepada kejahatan manusia, tapi hakikatnya mereka tu menzalimi diri mereka sendiri. Jadi orang yang buat jahat ni, orang yang syirik kepada Allah, lawan ayat-ayat Allah Ta'ala ni, hakikatnya mereka telah melakukan kezaliman kepada diri mereka, sebab menyebabkan diri mereka ni masuk neraka. Allah Ta'ala beri akal, beri panca indera, beri sebab untuk kita hadam apa yang Nabi bawa, tapi kita lawan juga. Maka Allah Ta'ala sifatkan kepada diri manusia yang buat demikian sebagai zalim. Sebab yang terjejas dengan kezaliman itu kita, manusia. Orang tak beriman, Allah Ta'ala tak berhajat pun kepada iman kita. Wallahu ghaniyyun hamid. Orang syirik ke, orang tauhid ke, tidak menjejaskan Allah. Allah tak berhajat kepada makhluk. Tapi apa yang kita buat itu menjejaskan diri kita. Sebab itu disebut sebagai walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun.
Yajhadun ni maksudnya ingkar setelah didatangkan hujah. Sebab itu kita ni apabila belajar saja makin banyak tanggungjawab. Sebab kita dah tahu. Berbanding dengan orang yang tak tahu, kurang tanggungjawab. Bukan nak suruh kita tak mengaji. Contohnya ada orang asli ke orang duduk pendalaman yang tak ada internet, tak pernah sampai berdakwah, tak tahu tentang Islam. Allah Ta'ala akan hukum mereka dengan hukuman yang berbeza. Sebab mereka tak sampai. Tapi kita yang ada internet, dengan ceramah ustaz macam-macam dekat YouTube, Facebook dan sebagainya, tahu banyak benda, makin besar tanggungjawab kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu makin mengaji ni makin berat sebenarnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu dalam Islam ni dia ada konsep ahlu fatrah. Sebelum Nabi Muhammad tu, sebelum datang Nabi Muhammad tu, dia ada satu zaman tak ada Nabi, tak ada Rasul. Jadi apa hukum dia? Satu zaman, satu tempoh manusia tak diutuskan Rasul, tak sampai pada dia tentang Islam, tentang iman, tentang tauhid, tak sampai. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Kami, kata Allah Ta'ala, tak akan mengazabkan siapa-siapa manusia ni, melainkan dia tu pernah sampai dakwah kepada dia, sampai Rasul, sampai dakwah. Kalau orang tu tak pernah tahu tentang Islam, takkan Allah Ta'ala takkan bagi neraka kat dia. Itu rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada ulama kata, ini berlaku zaman dulu, zaman sekarang takkan orang tak tahu pasal Islam. Wallahualam, kita tak tahu. Kita tak tahu. Mungkin ada orang yang tak sampai padanya Islam, dan itu adalah kesilapan kita lah, sebab tidak menyampaikan Islam dengan baik. Jadi yajhadun ini adalah orang yang ingkar setelah sampai kepadanya hujah ataupun ilmu tentang Nabi, tentang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Diriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ruwiya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma kadzdzabahu qaumuhu hazina. Apabila kaum dia mendustakan dia, Nabi sedihlah. So Nabi pun sedih juga. Faja'ahu Jibril alaihi salam, datang Jibril kepada Nabi. Ma yuhzinuka Muhammad, apa yang menyebabkan kamu sedih? Qala, kata Rasulullah, kadzdzabani qaumi, kaum aku telah mendustakan aku. Faqala, kata Jibril, innahum ya'lamuna annaka sadiq. Dia orang tahu je kamu ni orang yang benar, yang al-amin. Fa'anzalallahu al-ayah, maka Allah Ta'ala turunkan ayat tadi untuk beritahu bahawa mereka sebenarnya tak pernah pun maksudkan Nabi itu penipu, tetapi mereka saja ingkar sebab kesombongan, ingkar terhadap mesej risalah ayat-ayat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu antara benda-benda yang kita selalu dengar. Jadi zaman sekarang pun sama juga. Zaman sekarang, sebab itu antara tugas Nabi ini adalah memperdengarkan Al-Quran. Contohnya dalam isu Palestin kan, sekarang ni kita tengok ada satu trend dekat TikTok. Mungkin tuan-tuan bukan generasi TikTok ni, tapi ada trend dekat TikTok. Dia letak satu trending, non-Muslim read Al-Quran ataupun reading Al-Quran. Ini maksudnya satu trend daripada orang-orang bukan Islam yang simpati kepada Palestin dan impress. Dia kagum dengan orang-orang Palestin yang kuat iman dia. Macam mana dia orang boleh sabar, macam mana dia orang boleh kuat, anak isteri mati pun boleh yakin dengan Allah. Jadi menyebabkan trigger dia orang untuk baca Al-Quran. Jadi ada seorang perempuan ni, saya tak ingat nama dia, dia buat satu trend dekat TikTok, non-Muslim read Al-Quran ataupun read Al-Quran. Jadi ramai yang ikut. Biasalah TikTok kan, seorang buat, ramai itu non-Muslim lah.
pakat baca terjemahan Al-Quran. Sebab dia orang impress, kagum terhadap apa yang berlaku kepada orang-orang Islam di Palestin. Dan 2 hari yang lepas, yang lead trending tadi akhirnya dia masuk Islam, sebab dia jumpa kebenaran daripada Al-Quran. Itu maksudnya. Siapa yang berlaku ada hikmah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerita bab Palestin ni memang kita sedihlah. Kita terlalu lemah, kita terlalu berada di tempat yang hina sehingga kita tidak mampu berbuat apa-apa lagi terhadap saudara-saudara kita di Palestin, melainkan kita hanya mampu melihat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, baik, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, yang akhir sekali ataupun yang terakhir yang kita boleh kongsikan pada malam ini, Al-Faslul Rabi' fi qasamihi ta'ala bi'azimi qadrihi. Macam mana Allah Ta'ala mengangkat kedudukan Nabi Muhammad ni, antara hin-hinnya apabila di dalam Al-Quran Allah bersumpah dengan sesuatu yang berkait dengan Nabi. Sebab kaedah Quran ni, kalau Allah Ta'ala bersumpah dengan sesuatu tu ada kelebihan. Contohnya Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu duha. Waktu duha ada kelebihan. Sebab itu ada sembahyang solat sunat duha, waktu kita cari rezeki. Allah Ta'ala bersumpah dengan apa-apa dalam Quran, artinya benda tu ada kelebihan. Jadi antara objek ataupun benda yang Allah Ta'ala gunakan untuk Allah Ta'ala bersumpah adalah Nabi SAW. Antaranya dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, la'amruka innahum lafi saqatihim ya'mahun. Allah Ta'ala bersumpah dengan umur Nabi Muhammad SAW. Umur Nabi ni tak panjang, 60 tahun lebih. Tapi sebab apa Allah Ta'ala bersumpah dengan umur Nabi? Sebab apa tak bersumpah dengan umur Nabi Musa, Nabi-Nabi yang lain yang lebih panjang umur dia? Sebab apa? Sebab apa Allah Ta'ala tak bersumpah dengan umur Nabi yang lebih panjang umur dia, tapi Allah Ta'ala bersumpah dengan la'amruka, iaitu umur Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Sebab keberkatan kehidupan Nabi tadi, keberkatan waktu umur Nabi SAW. Okay, baik. Kemudian juga surah yang kita baca, Yasin wal Quranil Hakim, ada banyak tafsiran para ulama, antaranya yang mengaitkan dengan Nabi SAW. Kemudian dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, Allah bersumpah dengan wa hadzal baladil amin, negeri al-amin. Kalau kita baca surah At-Tin, ada 3 tempat, Wat-Tin, Waz-Zaitun, Wat-Tin Waz-Zaitun, wa Turi Sinin, wa hadzal baladil amin. Wat-Tin Waz-Zaitun ni bukan merujuk kepada minyak zaitun tu sahaja, tapi Allah Ta'ala nak beritahu bumi Syam, bumi Palestin. Wat-Tin Waz-Zaitun ni merujuk kepada banyaknya tumbuh pokok tin dan zaitun di kawasan Al-Aqsa, di kawasan Masjid Al-Aqsa, di kawasan negeri Syam. Kan? Apa tuan-tuan kalau tengok, ada ni dunia sikit lah, ada debat dalam YouTube antara, bukan debat, talk oleh seorang yang itu dia viral sikit kan, Basim Yusof. Dia orang Mesir, dia komedian, dia pelawak Mesir. Dia masuk dalam satu talk dekat US tu. Dia adalah pendekatan dia kan tentang tengok Basim Yusof tu. Jadi antaranya dia bawa minyak zaitun, sebab isteri dia orang Palestin. Dia kata minyak zaitun ni dah ditanam lebih daripada 600 tahun di West Bank, dekat kawasan sana. Dan ini isteri dia bawa turun-temurun minuman dalam keluarga tradisi lebih daripada 600 tahun. Nak menunjukkan keberkatan bumi tadi. Walaupun Basim Yusof dia nak beritahu itu bumi kami lah, kamu Israel baru wujud dia. Jadi Wat-Tin Waz-Zaitun tu nak beritahu keberkatan bumi Asyam,
termasuk Al-Aqsa, bukan setakat subur dengan pokok-pokok tin dan zaitun, tetapi juga subur dengan dakwah pada Nabi alaihi wassalatu wassalam. Begitu juga Watu Risini, Bukit Tursina dekat Mesir, bukan setakat bukit yang hebat, tetapi bukit yang menjadi saksi kepada dakwah Nabi Musa alaihi salam. Tursina. Wa hadzal baladil amin, demi negeri yang aman. Tempat apa? Nabi Muhammad lah. Al-Baladil Amin itu merujuk kepada negeri Mekah. Negeri Mekah tak pernah dijajah. Kita ada negara-negara Arab yang dijajah oleh Perancis, yang dijajah, tapi bumi Mekah tak pernah dijajah. Dan bumi Mekah dijanjikan oleh Allah Ta'ala aman. Wa hadzal baladil amin, berkat doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Padahal dekat Mekah ni mana ada buah durian ke, buah rambutan ke apa kan, tapi bisnes jalan, walaupun kurma saja, sebab keberkatan doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi wa hadzal baladil amin itu kelebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab di sananya ada tanah haram, dan tanah haram itu diharamkan berlakunya pertumpahan darah, peperangan contohnya. Maka amin itu menunjukkan kepada keamanan. Ada dua aspek yang Allah Ta'ala berikan kepada Makkah dalam surah Al-Fil. Al-Fil kan, tak ingat dah apa dah pada surah Al-Fil tu. Li'ila fi Quraishin ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahu min ju'. Food security, makanan secure. Allah Ta'ala secure bumi Makkah ni, at'amahu min ju', makanan sampai sekarang, sampai hari kiamat secure. Tak pernah orang Makkah ni meninggal sebab kebodohan. Wa alladhi at'amahu min ju' wa amanahu min khauf. Apa? Keselamatan. Allah Ta'ala secure tentang keselamatan yang menyebabkan keamanan negeri Mekah tadi. Itu antara Allah Ta'ala bersumpah dalam Al-Quran. Antara lain kita baca la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Itu juga antara yang Allah Ta'ala bersumpah tentang bumi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azan kita beri jawapan pada azan.
Jadi tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala sekalian, kita berkongsi tadi tentang macam mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengangkat Nabi SAW. Antaranya adalah dengan bersumpah di dalam Al-Quran dengan Nabi ataupun dengan sesuatu yang berkait dengan Rasulullah SAW. Jadi antaranya yang kita kongsikan tadi, Allah Ta'ala bersumpah dengan umur Nabi SAW. Dalam keadaan umur Nabi tak panjang, tetapi keberkatan kehidupan umur Nabi SAW menjadikan dia adalah sesuatu yang disumpah. Bukan disumpah, tak betul ayat. Menjadikan sesuatu yang Allah Ta'ala bersumpah dengan makna memberi kelebihan kepada umur Nabi SAW. Antara juga kita sebut bumi Makkah, disebut wahazal baladil amin, ataupun dalam ayat la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Wa walidin ini sebagai ulama sebut Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa ma walad adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu maksudnya memberi kelebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah penghulu anak Adam. Sebab dekat akhirat nanti Nabi kita ni adalah penghulu para anbiya. Semua orang mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menggelarkan dia sebagai sayyid. Jadi ini memberi sebagai ulama beristidlal bahawa dengan hadis tersebut tidak ada masalah untuk kita memanggil Nabi dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma ada perbahasan yang berbeza, sama ada di dalam solat ataupun di luar daripada solat. Tapi nak memberitahu hadis ini adalah Nabi memberitahu aku adalah penghulu anak Adam wala fakhr, tapi bukan untuk kebanggaan. Nabi menafikan bahawa apa yang Nabi sampaikan itu bukanlah untuk berbangga-bangga kepada manusia. Jadi akhir sekali tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Allah SWT bersumpah dalam Al-Quran dalam surah An-Najm. Allah Ta'ala sebut wal najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Wal najmi bintang. Ada ulama sebut wal najmu ni adalah jantung hati Nabi SAW. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Allah Ta'ala memberi kelebihan kepada hati Nabi dengan bersumpah tadi. Waktu dalam ayat yang lain disebut hati Nabi ini dibersihkan dengan Al-Quran. Jadi ma dhalla sahibukum, tidak akan sesat Muhammad ni, dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati Nabi ni dia hati yang lapang. Macam orang tempat yang luas, kalau kita baling batu tak bunyi lah. Tempat contohnya yang dalam telaga ke ataupun apa-apa, kalau kita baling batu tak bunyi sebab jauh ataupun tempat yang besar. Sebab menunjukkan bahawa Nabi ni berjiwa besar. Jadi Nabi tak mudah terasa benda-benda kecil. Nabi berlapang, dada jiwa Nabi besar. Jadi benda-benda kecil Nabi tak mudah terasa. Bantu pemimpin, nak jadi pemimpin kena berjiwa besar lah. Jadi kalau sikit-sikit kita mudah terasa dan sebagainya, tak lagi mampu untuk kita memikul beban sebagai seorang pemimpin. Sebab itu Allah Ta'ala sebut ada nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Allah Ta'ala lapangkan jiwa Nabi SAW, dibesarkan, dikuatkan, dicekalkan supaya Nabi mampu untuk menjadi pemimpin yang memikul tanggungjawab yang besar. Kemudian akhir sekali ada ulama yang menafsirkan surah Al-Fajr wal Fajr wa layalin 'ashr. Ada ulama sebut wal Fajr ni waktu fajar lah. Tapi ada juga ulama yang sebut wal Fajr ni adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kiasan kerana daripada Nabi dah terbitnya iman, fajar iman. Itu. Antara ini disebut oleh Ibn Athar dalam menafsirkan ayat Al-Quran tadi.
Itu tak apa kesimpulan kita. Kesimpulan kita banyak kitab ni lebih kepada kelebihan Nabi, kedudukan Nabi, hak-hak Nabi SAW. Jadi dia tak spesifik lah kepada batang tubuh tu. Kita belajar dalam kitab Syama'il. Batang tubuh Nabi, rambut Nabi, pakaian Nabi itu dalam kitab Syama'il. Yang lebih detail apa yang Nabi buat dalam kitab Sirah. Dalam kitab Sirah. Adapun kitab-kitab hadis yang kita baca, cuma kitab ni dia fokus benda-benda yang macam tu, benda-benda kelebihan Nabi SAW, hak-hak Nabi SAW, macam mana approach Al-Quran nak menunjukkan Nabi ni hebat, Nabi ni tabah, Nabi ni lebih daripada manusia yang lain, melalui kacamata Al-Quran dan juga tafsir-tafsiran daripada hadis Nabi SAW. Ada satu negara ni nama dia negara Mauritania, dekat dengan negara Arab di benua Afrika, dekat dengan Morocco tu. Dia khatam, biasanya bulan Rabiul Awal dia khatam kitab ni lah. Kalau tempat kita khatam kitab Syama'il. Tapi kalau di Mauritania tu, ulama-ulama dia dekat pondok-pondok dia tu, masjid-masjid dia tu biasa dia khatam kitab ni lah, berserta dengan syarahan, semata-mata untuk memperingatkan kecintaan kepada baginda Nabi SAW. Saya rasa setakat tutup pada malam ni baik-baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kurang sama-sama kita perbaiki. Semoga makin menambahkan lagi lah kecintaan kita terhadap baginda Nabi SAW. Bukan setakat mengetahui dari sudut syama'il, kita juga mengetahui dari sudut fadail, kelebihan-kelebihan, mengetahui juga dari sudut sirah, tindakan-tindakan Nabi SAW, dan mengetahui juga dari sudut hukuk, hak-hak yang perlu kita penuhi kepada Nabi SAW. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.